Dekolonisasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh negara-negara yang pernah dijajah untuk membebaskan negara dari penjajahan dan dominasi kekuasaan kolonial. Proses ini dapat merangkumi penghapusan kekuatan politik, ekonomi, budaya dan ideologi kolonial yang sebelumnya menguasai negara tersebut. Istilah dekolonisasi berasal dari bahasa Inggeris, decolonization yang terdiri dari tidak dan colonization, penjajahan. Dua kata tersebut dapat didefinisikan sebagai kemerdekaan. Seterusnya, istilah berlawanan dengan dekolonisasi adalah kolonisasi, yang bermaksud adalah masyarakat tertakluk kepada penjajahan sama ada dari aspek fizikal, material, pemikiran dan intelektual. Selain itu, kolonisasi adalah proses di mana sebuah negara atau kekuatan asing menaklukkan dan menguasai suatu wilayah atau negara lain untuk memperolehi keuntungan ekonomi, politik dan angkatan tentera. Proses ini biasanya melibatkan pengembangan wilayah, pendirian pemukiman, pengambilan sumber alam serta eksploitasi tenaga kerja lokal. Penerokaan dan penjajahan dalam sejarah moden merujuk kepada tempoh masa bermula dari abad ke-15 apabila kuasa-kuasa Eropah mula menerokai dan menjajah Amerika, Afrika dan Asia. Pada masa ini, banyak negara Eropah pergi meneroka dan mengambil alih tanah lain untuk mendapatkan sumber mereka dan menggunakan kepada rakyat mereka. Mereka melakukan ini untuk mempelajari perkara baharu, mencari cara baharu untuk berdagang dan mendapatkan lebih banyak tanah agar dapat digunakan untuk memajukan negara mereka. Penerokaan dari kuasa Eropah ini seperti Spanyol, Portugal, Perancis dan England telah memberi kesan yang negatif dan dahsyat kepada masyarakat, termasuklah penyebaran penyakit dan kemusnahan budaya dan gaya hidup. Penjajahan Afrika dan Asia juga melibatkan eksploitasi dan penindasan rakyat dan budaya tempatan, termasuk buruh paksa, pengekstreman sumber dan penguasaan budaya oleh kuasa penjajah. Penerokaan ini berlaku disebabkan oleh penemuan pengetahuan yang baru. Ini bermaksud dengan eksplorasi manusia dapat menemukan dan memperluaskan pengetahuan am tentang dunia dan alam semesta, seperti tentang makhluk hidup, sejarah, astronomi dan banyak lagi. Selain itu, kepentingan ilmiah juga menjadi asbab kuasa-kuasa barat menerokai atau melakukan eksplorasi terhadap negara-negara Afrika dan Asia. Hal ini dapat memberikan para ilmuwan barat untuk mengakses dan dapat membuat penelitian ke atas ilmu atau perkara baru yang belum dipelajari sebelumnya. Bercerita berkaitan kolonisasi pula, persaingan merupakan faktor utama berlakunya perkara ini. Penjajahan telah didorong oleh persaingan yang sengit dan persaingan di kalangan negara-negara penjajah. Semasa zaman imperialisme Eropah, misalnya kuasa-kuasa Eropah bersaing untuk tanah jajahan. Memperolehi tanah jajahan dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan status negara, mewujudkan ketuanan ke atas negara-negara lain dan mengekalkan keseimbangan kuasa. Berbalik di era penjajahan barat, terutamanya pada abad 19 dan awal abad ke-20, terjadi berbagai bentuk penindasan dan kehancuran budaya yang berlaku di banyak wilayah yang dikuasai oleh negara-negara barat. Ini bertepatan dengan konsep genosid dan epistemicide. Apakah yang dimaksudkan dengan kedua-dua perkataan ini? Genosid bermaksud kemusnahan yang disengajakan oleh rakyat secara keseluruhan atau sebahagian. Terdapat banyak contoh yang boleh kita lihat yang berkaitan genosid. Antaranya adalah genosid penduduk asli Amerika di benua Amerika. Malah di Malaysia juga turut mempunyai sejarah berkaitan dengan genosid, iaitu peristiwa 13 Mei yang berlaku di Kuala Lumpur. Epistemicide yang bermaksud pembunuhan, pembukaman, penghapusan atau penurunan nilai sistem pengetahuan. Selama penjajahan barat, terdapat banyak pengetahuan dan tradisi yang terdahulu telah dihancurkan atau diabaikan. Ini merupakan sebahagian daripada usaha kolonialis barat untuk memperkuatkan pengaruh dan dominasi mereka. Contohnya, pendidikan tradisional.
bahasa, agama dan sistem undang-undang yang dianggap lemah dan tidak diakui oleh penjajah malah digantikan dengan sistem pendidikan dan nilai-nilai barat. Apabila bercerita tentang kolonisasi, terdapat ramai tokoh falsafah yang terkenal. Antaranya ialah Francis Bacon. Ia merupakan tokoh falsafah barat yang juga merupakan bekas Tuan Chancellor England. Beliau juga telah diberikan penghargaan kerana telah membangunkan kaedah saintifik sewaktu revolusi ilmu pengetahuan. Francis Bacon telah menulis tentang perkembangan ilmu sains dan teknologi, iaitu merupakan aliran baru konsep ilmu. Menurut beliau, ilmu perlu berikan hasil ataupun lebih dikenali sebagai output yang praktikal dan bukan sekadar pengetahuan alam sekitar sahaja. Tokoh falsafah yang kedua adalah René Descartes. Ialah seorang ahli falsafah, ahli matematik dan ahli sains yang terkenal. Beliau digelar sebagai pengasas falsafah moden serta bapa matematik moden. Beliau mendapat tempat sebagai salah satu ahli fikir yang terpenting dan terpengaruh pada zaman moden. Realiti asas yang wujud berdasarkan René Descartes merupakan res cogitans atau dikenali sebagai minda manusia dan res existentia yang merupakan fizikal. Beliau percaya aspek jasad dan minda merupakan perkara yang berbeza dan tiada hubungan yang harmoni antara keduanya. Seterusnya, implikasi-implikasi kritizen dualism merupakan egoism, anthropocentrism, eurocentrism, anthropogenic. Istilah egoism berasal dari bahasa Latin ego yang bermaksud aku. Teori yang menganggap sesuatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri. Ia diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche. Menurut beliau, kemoralan ialah kepentingan diri, pemeliharaan diri, mengasihi diri, kesedaran diri dan seumpamanya. Individu yang berpegang kepada falsafah ini percaya bahawa mereka harus mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan faedah kepada diri sendiri. Dari sudut etimologi, anthropocentrism berasal dari perkataan bahasa Yunani anthropos yang bermaksud manusia dan kepercayaan bahawa manusia adalah entiti paling penting alam semesta. Eurocentrism ataupun kepercayaan berpusatkan Eropah merujuk kepada kecenderungan untuk mentafsir sejarah dan budaya masyarakat bukan Eropah dari sudut perspektif pandangan barat. Menurut J. M. Bloch, kepercayaan tersebut adalah satu bentuk teori peresapan budaya berpusatkan Eropah yang mempercayai Eropah sebagai pencetus peradaban manusia sama ada di kawasan yang tertentu atau di seluruh dunia. Anthropogenic adalah kesan yang dihasilkan atau dibuat oleh manusia atau sesuatu yang berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia. Sumber pencemaran anthropogenic adalah istilah untuk pembakaran terbuka, pembukaan tanah untuk tujuan pertanian, peningkatan bilangan kenderaan bermotor serta kepesatan kegiatan perindustrian. Seterusnya, kita menelusuri intipati dekolonisasi dengan lebih mendalam. Ia terbahagi kepada 6, iaitu jati diri, watan, insan ekologi, kearifan tempatan, agama berlawan dengan sekularisme dan oksidentalisme lawan orientalisme. Dekolonisasi melibatkan pembentukan semula identiti diri. Individu dan komuniti berusaha untuk menghidupkan semula dan menerima identiti, bahasa dan tradisi asal mereka. Ia juga sering menentang pengaruh hegemoni budaya kolonial. Dekolonisasi juga melibatkan proses pemupukan dan pengukuhan identiti nasional. Selepas mencapai kemerdekaan, negara yang dijajah sebelum ini berusaha untuk mentakrifkan semula identiti kolektif mereka. Ia juga sering menekankan sejarah, budaya dan aspirasi yang unik. Selain itu, masyarakat yang dijajah sebelum ini sering menghadapi pengaruh ideologi barat dan perlu menyesuaikan tradisi pribumi mereka dengan tuntutan dunia yang berubah. Ketegangan ini dapat dilihat dalam perdebatan mengenai isu-isu seperti kebebasan beragama, peranan gender dan norma sosial.
saban tahun, masyarakat telah mula sedar berkaitan kolonisasi dan satu revolusi telah berlaku, iaitu telah muncul pasca kolonialisme. Pasca kolonialisme ialah pendekatan akademik dan intelektual yang mengkaji kesan budaya, politik dan sosial penjajahan terhadap kedua-dua pihak, iaitu penjajah dan yang dijajah. Ia muncul sebagai tindak balas kritikal terhadap naratif dan ideologi kolonialisme yang dominan, cuba mencabar dan merungkai dinamik kuasa yang wujud dalam hubungan penjajah. Ahli teori dan sejarah pasca kolonial mengkritik kolonialisme dari pelbagai perspektif. Mereka berpendapat bahawa penjajahan adalah satu proses penguasaan, eksploitasi dan pembasmian budaya di mana penjajah mengenakan nilai, institusi dan sistem mereka ke atas rakyat yang dijajah. Sebelum melabuhkan sauh ke dasar lautan, apa yang boleh disimpulkan berkaitan dekolonisasi adalah ia merupakan proses yang kompleks dan penting dalam melawan penindasan kuasa-kuasa barat dan memulihkan kedaulatan politik, budaya dan ekonomi negara-negara yang pernah dijajah. Proses dekolonisasi juga, kuasa penjajah mesti dibebaskan, identiti budaya mesti dipulihkan, sumber mesti dikembalikan dan keadaan yang mencukupi mesti dibina. Selain itu, dekolonisasi bukanlah proses yang mudah. Ia memerlukan waktu yang lama, kerja keras dan komitmen yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah. Dekolonisasi melibatkan cabaran yang kompleks, termasuklah memperbaiki kecacatan sosial, membangunkan kembali infrastruktur politik dan ekonomi, serta membina masyarakat yang bersifat keadilan.